主，今天早上我们可以参加家庭崇拜，我们来默祷。阿门。我们来唱诗家庭颂，我们站起来，家庭颂。我爱我的家里，温馨又中有，它像那晚霞的花，它像那甜蜜的酒，它像那永恒的爱，又住在其中。天天赞美主，101，天天赞美主，101。主耶稣，我们感谢你的爱与恩典。今天早上，我们有以感恩喜乐的心参加家庭团聚。感谢主，我们有平安、喜乐，也身体健康。我们有赞美主，有同心祷告，有听黄牧师讲道。求主帮助他，也帮助我们能够明白，有能力遵守，给我们力量，在生活中表彰你的爱，证明我们也是我们配的。谢谢主，我们祷告以感恩，奉主耶稣的名求，阿门。请坐。
Keluaran pasal 16 Keluaran 16 ayat 32. Keluaran 16 ayat 32. Kita akan membacakan bersama yang Mandarin dan Indonesia ya. Yang Mandarin dulu ya. Keluaran pasal 16 ayat 32. Keluaran 16 ayat 32. Yang Mandarin dulu ya. 1, 2, 3. Bersama-sama yang Keluaran 16 ayat 32. Udah? Seliu Chang San Se Liu Jie. San Se Er Jie. 1, 2, 3.摩西说：“耶和华所吩咐的是这样，要将地海和雷尔马流到世世代代，使后人可以看见我当日将你们领出埃及地，在旷野所给你们吃的食物。” Ya, sekarang yang bahasa Indonesia ya. 1, 2, 3. Musa berkata, "Inilah perintah Tuhan, ambillah sekomel penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Demikian pembacaan firman Tuhan. 我们来唱诗，我今天为你祝福。27 27 Kita bersyukur setiap hari Tuhan memberkati kita dengan kasih-Nya yang tidak berkesudahan.
untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Musa Andi dengan tema Allah memelihara. Kita siapkan hati kita. Sekarang Pak Nelson dan kawan-kawan akan menyanyikan sebuah lagu pengantar sebelum firman Tuhan, yaitu lagu nomor 32, Sanse So. Dulu ciemu siswe seperti rusa rindu sungaimu. Nanti di bait yang kedua kita nyanyikan sama-sama ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan ya, kita boleh bersekutu bersama kembali. Saya mengajak kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca firman-Mu dan berefleksi daripada firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita membuka Keluaran pasalnya yang ke-16 tadi. Keluaran pasal 16. Tadi saya berpikir mau pilih ayat-ayatnya aja untuk kita bacakan, tidak semua. Tapi saya pikir lagi, ya, Keluaran pasal 16. Ayat pertama sampai habis. Saya pikir tadi saya mau pilihin aja beberapa dibacakan, tapi saya pikir lagi lebih baik saya bacakan semua sehingga kita bisa punya gambaran ini cerita apa, gitu ya. Ceritanya bagus sekali, ya. Kita akan belajar. Bapak Ibu bisa
yang bahasa Mandarin bisa memperhatikan ya. Keluaran pasal yang ke-16. Aimi bisa menemukan? Ada yang bisa bantu Aimi? Terjemahin aja deh. Diterjemahkan. Ya, terjemah aja. Sudah dapat ya saudaranya? Keluaran pasal 16 ya. Saudara yang bahasa Mandarin perhatikan aja yang saya baca ya. Jadi saudara ikutin melalui Alkitab bahasa Mandarin saudara. Ya, 牧师用英文读，用华文的你们自己看圣经呀。创世纪出埃及记16章第1节开始。 Saya bacakan semua biar saudara bisa punya gambaran ceritanya. Oke, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia ya. Mana? Sabat ya, judulnya seperti demikian. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gunung Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami." Lagi kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan." Kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka,
Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulang dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 10 ekor. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini cerita yang luar biasa. Betul tidak? Tuhan siapkan mereka roti Holland Bakery, lalu Kentucky, saudara. Lalu saudara kan sulit membayangkan mana, bayangkan aja Holland Bakery. Daging burung puyuh susah membayangkannya, bayangkan aja Kentucky Fried Chicken gitu, saudara. Saudara, ayat ke-32 yang tadi Semu bacakan, Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. 刚才是牧所读的32节，摩西说，耶和华所吩咐的是这样，要将一满俄梅尔玛纳留到世世代代，使后人可以看见我当日将你们领出埃及地，在旷野所给你们吃的食物。 Saudara,
bangsa Israel diminta untuk menyimpan segomer penuh. Sebagai apa? Sebagai pengingat bahwa kasih setia Tuhan memelihara mereka tidak pernah berakhir. 神要以色列民把玛瑙收藏起来，世世代代，就是要他们纪念耶和华的看顾保护是无始无终的。 Tuhan yang telah memanggil mereka keluar dari tanah perbudakan, Tuhan pula yang akan memelihara hidup mereka. 神把他们从被掳之地领出来呢，神必看顾保护他们。 Kasih setia Tuhan tidak akan putus terhadap mereka. 神对他们的爱和信实是永不停止的。 Saudara, ini yang saya mau mengatakan, Israel adalah umat Tuhan perjanjian lama. Gereja Tuhan, saudara dan saya adalah umat Tuhan pada masa ini. 旧约时代，以色列民是神的选民；在新约时代，就是你我都是神的选民。 Maka ingat ya saudara ya, kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berhenti terhadap saudara. 神的信实，神对我们的爱的看顾是永不停止的。 Saudara, kita lihat beberapa hal yang kita bisa belajar dari cerita kesetiaan Tuhan memelihara bangsa Israel. 我们要来看几件事情，神是如何的看顾以色列民。 Saudara, kalau kita lihat cerita latar belakang ini adalah bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan dipimpin oleh Tuhan dan sekarang masuk ke padang gurun. 我们看它的背景，就是他们从被掳之地领出来，然后蒙上帝的看顾与保护。 Sebelumnya kalau saudara baca di perikop sebelumnya ya, mereka mengalami kekurangan air, mereka berjalan 3 hari belum menemukan air dan mereka marah kepada Tuhan. 在这段之前呢，他们在旷野走了3天没有水喝，他们就向神发怒发脾气。 Dan Tuhan merubah air di Masa dan Meriba menjadi manis yang tadinya pahit sehingga mereka bisa minum. Tuhan memelihara mereka. 然后呢，神就把那些苦水变成甜水给他们喝，这就是神的看顾与保护。 Sebenarnya saudara, di Mara dan Elim, saudara, di Mara yang air yang pahit, bukan di Masa dan Meriba, saya salah baca, salah menyebut. Sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan tempat perhentian di Elim, di mana mereka akan tiba dan mendapatkan 12 mata air yang jernih untuk mereka minum. 其实神已经预备这个以琳的地方呢，那边有12泉的活水要给他们喝。 Nah sekarang ketika mereka jalan di padang gurun Sin, mereka nggak punya makan. 他们走在旷野路呢，却没有东西吃了。 Kalau sebelumnya tidak punya air, sekarang tidak punya makanan, lalu mereka marah-marah lagi, menggerutu lagi, mengomel lagi kepada Tuhan. 之前没有水，现在没有东西吃，他们就向神发怒发脾气。 Saudara, cerita inilah kita membaca bagaimana Tuhan memberikan makan kepada mereka dengan sangat ajaib, yaitu memberikan mana. 从这个故事可以看到说，神的看顾很特别，就是降下玛瑙给他们吃， dan daging burung puyuh. 还有鹌鹑的肉给他们吃。 Saudara, cerita inilah yang kita baca, kisah tentang Tuhan memelihara mereka selama 40 tahun dengan memberikan mana dan daging burung puyuh. 这个故事让我们看到神保护看顾他们40年，神给他们玛瑙还有鹌鹑肉吃。 Saudara, yang pertama yang saya mau mengajak kita melihat belajar dari kisah ini, yaitu Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh umatnya. 我们可以学习第一点，就是神知道他的子民所需要的是什么。 Saudara ingat ya, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. 神知道我们所需要的是什么。 Saya bacakan ayat kedua dan ketiga. 我读第2、第3节。 Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, ah kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan.
第二、第三节这样说：以色列全会众在旷野向摩西、亚伦发怨言，说：巴不得我们早死在埃及地耶和华的手下。那时我们坐在肉窝旁边，吃得饱足。你们将我们领出来到这旷野，是要叫我们这全会众都饿死吗？ Saudara, salah satu hal yang Tuhan tidak suka dan marah kepada bangsa Israel adalah mereka selalu bersungut-sungut, selalu menggerutunya sih, marahnya sih kepada Musa, tetapi sebenarnya mereka tujukan itu adalah kepada Tuhan, sungut-sungut mereka, omelan mereka. 那神对以色列民的不喜悦，就是他们常常喜欢埋怨。 就是向摩西埋怨，其实就是向神埋怨。Saudara, mereka katakan kepada Musa, lebih baik kami di Mesir. Kalaupun kami mati, kami bukan mati karena kelaparan, gak punya makanan. 他们说我们更好在埃及，如果死也不是因为饿死。 Tetapi sekarang kami di padang gurun, kami gak punya makanan dan kami akan mati. 但是我们现在在旷野，我们没有东西吃，我们会饿死。 Saudara, sungguh ironis. 是件很讽刺的事。 Bukankah Tuhan sudah melepaskan mereka dengan ajaib dari perbudakan di Mesir dengan 10 tulah? 那其实神很奇妙的把他们从埃及地领出来，有10个咒诅。 Masa sih Tuhan gak tahu kalau mereka butuh makanan? 难道神不知道他们需要吃的吗？ Lalu Tuhan juga membebaskan mereka dari kejaran bangsa Mesir dengan membelah Laut Merah begitu ajaibnya. Masakah Tuhan tidak tahu mereka butuh makanan dan bisa mati kalau nggak punya makanan? 然后神呢就带领他们将那个红海分成2边，走甘路。难道神不会知道他们所需要的吗？ Lalu bukankah Tuhan baru menyiapkan merubah air pahit itu menjadi manis supaya mereka minum? Masakah Tuhan tidak tahu kalau mereka butuh makanan? 然后呢，神又将那个苦水变成甜水给他们喝。难道神不知道他们所需要的吗？ Kenapa mereka bersungut-sungut seperti itu? 为什么他们这样的埋怨呢？ Sungguh kayak anak-anak, saudara. 就像那些小朋友一样， Betul-betul kayak anak-anak nggak bisa melihat apa yang orang tuanya telah sediakan buat mereka. 就像那些小孩子不能够看见他们的父母亲为他们所预备的。 Nggak mungkin Tuhan keluarkan mereka dari padang gurun, dari perbudakan lalu untuk mati nggak punya makanan. 不可能，神把他们从被掳之地领出来，没有给他们东西吃。 Saudara, kita mesti ingat ya, 弟兄姐妹，我们要记得， setiap kita punya kebutuhan. 每一个人都有他的需 Betul 要， tidak? 对吗？ Kita butuh keluarga yang damai dan tenang. 我们需要有一个很平安、很喜乐的家庭。 Tuhan tahu nggak? 神知道吗？ Tahu. 知道。 Kita butuh Tuhan pulihkan dan sembuhkan dari sakit penyakit kita. Tuhan tahu nggak? 神知道我们正在生病，要医治，我们需要得医治。神知道吗？ Tuhan tahu. 神知道。 Kita butuh untuk ekonomi kita dipulihkan. Tuhan tahu nggak? 我们需要经济能够得到好转，神知道吗？ Saya katakan Tuhan tahu. 我说神知道， Tuhan tahu segala kebutuhan kita. 神知道我们一切所需要的。 Saudara, jangan sampai kita marah, bersungut-sungut dan ngomel kepada Tuhan. 我说弟兄姐妹，不要向神发怨言， Seakan-akan Tuhan tidak tahu apa yang kita 好 butuhkan. 像神不知道我们所需要的是什么。 Saudara, Tuhan tahu bangsa Israel butuh makanan, Tuhan tahu. 神知道以色列民需要吃的东西，神知道。 Tuhan akan bertindak memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan hikmat bijaksananya. Kapan dia akan bertindak dan apa yang akan dia lakukan. 神一定会按照他的智慧、他的时间，把我们所需要的赐给我们。
Saudara, jangan sampai karena kebutuhan kita berdosa kepada Tuhan. 不要因着我们有所需要而因此而犯罪， Kita mengecewakan dia, kita melukai hati dia. 我们伤了神的心，我们让他失望了。 Saudara, yang kedua yang kita belajar adalah Tuhan tidak hanya tahu kebutuhan kita, Tuhan juga menyediakan kebutuhan umatnya. 神不但是知道，而且为他的子民预备所需要的。 Ayat keempat dan kelima saya bacakan ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. 第4、第5节这样说：耶和华对摩西说：“我要将粮食从天降给你们，百姓可以出去，每天收每天的份，我好试验他们遵不遵守我的法度。到第6天，他们把所收进来的预备好了，比每天所取的多1倍。” Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu nama Tuhan, yaitu Yehova Jireh. 主所爱的弟兄姐妹，神有一个名字叫做耶和华以勒。 Saudara tahu artinya apa? 你知道这个意思是什么吗？ Itu artinya adalah Tuhan yang akan menyediakan. 那就是说，耶和华必为我们预备。 Saudara, Yehova Jireh tahu kebutuhan saudara dan saya. 耶和华以勒知道你我的需要， Tuhan yang tahu itu, dia akan bertindak untuk memenuhi kebutuhan kita. 他知道我们的需要，他也能够给我们。 Kalau kita lihat peristiwa itu sungguh ajaib, saudara. 可是我们看这些事件呢，很奇妙。 Bagaimana Tuhan memberikan mana pada pagi hari dan burung puyuh pada sore hari. 早上就给他们玛瑙吃，下午就给他们鹌鹑吃。 Tuhan pelihara hidup mereka. 神照顾他们的生活， Tetapi Tuhan juga ingin mereka juga bekerja. Oleh karena itu mereka harus pagi-pagi bangun untuk mengumpulkan mana itu. Nggak bisa oncang-oncang kaki, saudara. Ada bagian yang harus mereka lakukan, yaitu apa? Mengumpulkan mana. Jangan bangunnya jam 10 siang, saudara. Mama saya bilang, kalau bangunnya siang, rezeki itu dipatok ayam. 那就是说，我们也有我们所当做的事。早上要早一点起来收拾那个玛瑙。如果你要睡到早上10点呢，我妈说，如果睡到10点呢，那个好运都被那个鸡拿走了，吃掉了。 Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan meminta kita juga untuk bekerja. 所以呢，神要我们工作。 Dan yang menarik juga saudara, ketika Tuhan memelihara hidup mereka, Tuhan memberikannya juga enggak untuk 1 minggu, enggak, tetapi 1 hari. Seperti doa Bapa kami, berikan kami makan secukupnya hari ini. 神不是说1个星期就给他们1个星期的食物，而是一天一天给他们食物。好像在主祷文，我们祷告说，赐给我们日用的饮食。 Jadi Tuhan mengajarkan kepada umatnya bahwa hidup mereka bukan bergantung dari mana itu, bukan, tapi bergantungnya kepada pemberi mana itu. 那神要他们知道说，我们活着不是靠那些食物玛瑙，而是靠这个赐食物的神。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， Tuhan akan menyediakan kebutuhan umatnya. 神会为他的百姓预备所需要的。 Apa yang sedang kita butuhkan saat ini? 这时候我们所需要的是什么呢？ Relasi keluarga yang baik, 就是跟我们家人的关系要和好， kebutuhan ekonomi sehari-hari, 每一天的经济也要足够， masalah kesehatan kita. 然后我们的健康。 Saudara,
memang masalah kita adalah waktunya Tuhan dan caranya Tuhan yang sering kali membuat kita nggak sabar dan juga mungkin kita menjadi bersungut-sungut dan marah. 问题是在于神的时间因此我们等到不耐烦，我们就向神发脾气。 Saudara, saya mengajak kita membuka Roma 12 ayat 12. Ini sikap yang baik sekali menantikan Tuhan memenuhi kebutuhan kita. 我们来看罗马书12章12节。 Roma 12 ayat 12. 罗马书12章12节。 Roma 12 ayat 12. Saudara boleh membukanya ya, kita bacakan bersama-sama. Ya. 罗马书12章12节。 Bisa dapat enggak? Yang Mandarin. Satu berdua deh yang Mandarin kalau saudara nggak bisa carinya. Roma 12 ayat 12. 罗马书12章12节。 Sudah dapat? 找到了吗？ Oke. Kalau sudah dapat, kita bacakan bersama-sama ya. Yang Mandarin terlebih dahulu ya, bersedia boleh bacakan. 来，华文的找错了，我们一起来读罗马书12章12节。在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。 Yang bahasa Indonesia bersama-sama dengan saya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sikap inilah saudara yang perlu ada pada kita ketika kita menantikan Tuhan bertindak memenuhi kebutuhan kita. 当我们在等候神给我们所需要的时候呢，我们需要有这样的心态。 Saya katakan Tuhan tahu dan Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. 我说神知道我们所需要的，他也一定必赐给我们所需要的。 Cuma memang masalahnya adalah waktunya Tuhan dan caranya Tuhan yang seringkali beda dengan kita. 我们的时间跟神的时间不一样，所以有时候会感到不耐烦。 Nah, dalam menantikan ini, saudara, inilah yang harus kita bangun. Kita bersukacita dalam pengharapan. 我们要建立一种方法，就是说在盼望中要喜乐。 Kita bersukacita karena kita punya iman dan yakin bahwa Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. 我们会喜乐，因为我们相信神必定会帮助我们的。 Lalu yang kedua, kita mesti sabar dalam kesesakan, sabar menanggung masalah kita. 第二呢，就是在患难中要忍耐。 Jadi saudara, memang susah, memang tidak enak, memang berat. Tetapi firman Tuhan katakan sabar ya. 虽然很辛苦、很沉重，但是神对我们说要忍耐。 Lalu yang ketiga adalah teruslah berdoa. 第三就是祷告要恒切， Jadi bertekun di dalam doa. 要很诚恳的祷告。 Saudara, tiga sikap inilah yang harus kita punya ketika kita menantikan Tuhan bertindak dalam hidup kita. 当我们在等候神帮助我们的时候呢，我们需要有这三种的心态。 Saudara, yang ketiga yang terakhir, 最后一点， berhati-hati dengan ketamakan, keserakahan sifat kita. 就是要谨慎我们的贪心、贪婪。 Saudara, ketamakan selalu ingin kita beroleh banyak. 贪婪的心呢，我们一直想要更多更多。 Ketamakan membuat kita inginnya memperkaya diri. 贪婪的心
ayatnya yang ke-19 dan 20 kita lihat ya. 19、20节我们来看。 Keluaran 16 ayatnya yang ke-19 dan 20. 16章，出埃及记16章19、20节。 Saya bacakan buat saudara. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. 19节这样说，摩西对他们说：“所说的不许什么人留到早晨。”然而他们不听摩西的话，内中有留到早晨的，就生虫变臭了。摩西便向他们发怒。 Saudara, Tuhan meminta mereka ambil untuk kebutuhanmu hari ini. Jangan ngambil lebih daripada itu. Kalau kamu lebih daripada itu, kamu tidak bisa menghabiskannya, maka dia akan menjadi berulat dan dia berbau busuk. 摩西就吩咐了你们，能够吃多少就拿多少，你们多拿呢就会生虫，会臭了。 Jadi cukupkanlah hari ini untuk hari ini. 今天所需要的多少你就拿多少， Jangan serakah. 不要贪心贪婪， Jangan khawatirkan akan masa depan. 不要为明天忧虑， Besok aku yang akan pelihara kamu. 因为明天我也仍然会看顾你们。 Jadi ambil untuk hari ini, kebutuhan hari ini. 你只是拿今天所需要的而已。 Saudara, Tuhan mengajarkan mereka untuk bergantung kepada Tuhan Sang Pemelihara, bukan kepada berkat-berkat Tuhan. 那神要他们来依靠这个赐给食物的神，不是依靠那些食物、那些祝福。 Tuhan ingin dirinya, jangan menginginkan semata-mata berkatnya. 神要的就是我们要需要那位神，不是那些东西。 Makanya di hari ke-6 kamu boleh ngambil lebih untuk supaya apa? Di hari ke-7 kamu nggak perlu ambil, kamu nggak perlu bekerja, tapi hari ke-7 itu adalah untuk kamu bersekutu dengan saya. 所以神要他们在第6天呢要拿2份，那么第7天呢那个时间就是全部要给我们的神，要敬拜他。 Saudara, ini yang Tuhan inginkan. 这就是神所要的。 Kalau Tuhan memberkati saudara, 若是神祝福你， jangan sampai saudara lebih mencintai berkat Tuhan daripada Tuhannya. 若是神祝福你呢，你不要爱那些神所祝福的，过于爱我们的神。 Kadang kita lupa saudara, 很多时候我们会忘了， kita lebih mencintai akan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, dan kita lupa dengan Tuhan yang memberi berkatnya. 有时候呢，我们会更爱那些神所给我们的一切，过于爱那个赐给我们的神。 Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus hati-hati dengan sifat kita yang akan sangat terikat dengan hal-hal yang materi untuk memenuhi kebutuhan kita. 所以神所爱的弟兄姐妹，我们要很小心，不要落在贪婪的状况当中。 Maka yang terakhir ini saya mau mengatakan adalah mari kita belajar mensyukuri, menikmati berkat Tuhan yang ada pada kita. 所以呢，我要大家一起来学习，神给我们的一切，我们要感恩，我们也要来享受神给我们的。 Cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita hari ini. 那今天我们有什么呢？我们就要感恩，来享受。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， kalau kita bisa mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita, 若是我们能够感到神给我们的，我们感到满足了， maka saya katakan hidup kita akan bahagia. 我们就会感到很幸福。 Kita tidak perlu menginginkan apa yang kita tidak punya. 我们不会再去想我没有的那些东西。 Kalau sekarang saya bisa datang ke gereja, baru sebatas datang ke gereja, syukuri itu. 今天我们能够来到教会，我们也为着能够来到教会来感恩。 Saya sekarang nggak bisa lagi ke pasar, nggak bisa lagi kemana-mana jalan-jalan seperti dulu karena kaki saya nggak kuat. 因为脚痛呢，不能够到巴沙去别的地方。 Syukuri kalau hanya bisa ke gereja. 要为着能够来教会
Jangan menginginkan yang lebih yang kita nggak bisa. 不要去想那些我们不能够做的事。 Jangan berandai-andai waktu saya dulu kok saya kuat kesana kemari segala macam. Jangan menginginkan yang masa lalu. 不要再去想起过去我们是那么的壮，我们能够做很多的事。 Pokoknya syukuri dan nikmati apa yang ada pada saat ini. 最主要的就是现在拥有什么就要感恩而来享受吧。 Dulu bisa makan apa aja bisa dimakan. 以前什么都可以吃， Sekarang anak-anak bilang, mama makannya nggak boleh itu, nggak boleh ini gitu loh. Makannya mestinya ini. 那现在呢，孩子就限制我们说这个不可吃，那个不可吃，只有这样的东西才可以吃。 Syukuri bisa makan itu. 感谢主还可以吃这个东西， Nikmati makanan itu. 享受它吧。 Saudara yang dikasih Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， kalau kita menginginkan yang tidak ada pada kita, 若是我们想要得到那些我们没有的， kita akan menderita. 我们会很痛苦。 Kalau kita menginginkan melakukan sesuatu yang kita nggak bisa, 我们如果是想去做我们不能够做的事， saudara tidak akan bahagia. 我们也不会幸福。 Nanti kalau langit dan bumi yang baru, barulah kita bisa kiak-kiak saudara. 如果有了新天新地呢，我们能够到处跑了。 Mau jalan-jalan, mau ngapain, no problem dengan tubuh kebangkitan kita. 我们如果有这个复活的身体呢，我们要做什么都可以的。 Tapi sekarang terbatas. 现在是有限制的， Syukuri itu. 也要为着这个事来感恩， Jangan tamat ingin melakukan ini, itu, dan sebagainya. 不要贪心想做这个那个我们不能做的事。 Saudara, 3 hal ini yang saya mau mengajak kita belajar. Tuhan tahu kebutuhan kita. 第一，神知道我们的需要， Tuhan menyediakan kebutuhan kita. 神为我们预备所需要的， Mari syukuri apa yang ada pada kita. 我们为着这些来感恩。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu dan berefleksi daripada firman-Mu. 神啊，我们已经读了你的话，也在思考你的话。 Berkatilah pelayanan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. 但愿今天神的话能够成为大家的祝福。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. 祷告奉耶稣的名求， Amin. 阿门。 Kansecu, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kita hari ini belajar akan kasih setia Tuhan yang terus memelihara kehidupan kita. Kiranya kita juga mau hidup berkenan kepada Tuhan. Meresponi firman Tuhan hari ini, kita akan menyanyikan lagu Hesen Siri, memperkenankan hati Tuhan. Nomor 33. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, kita nyanyikan dulu bait yang pertama. Setelah bait yang pertama, baru kita memberikan persembahan kita. Oh
senantiasa memelihara hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terlebih Engkau memberikan kami iman, dan hari ini Engkau telah memberikan kami firman-Mu bahwa Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau menyediakan kebutuhan kami. Tuhan, karena itu ajarkan kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan pada hari ini kami mempersembahkan persembahan sedikit yang datang dari Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, pimpin mereka yang mengelola uang ini sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, ajarkan kami juga tidak hanya memberikan uang kami, tetapi kami juga memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan, ajarkan kami juga untuk dapat berbagi kepada sesama yang kekurangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cincok. Saat ini kita akan memanjatkan doa-doa syafaat. Doa syafaat akan disampaikan oleh Muslidia. Mari kita berdoa, 我们同心祷告。天父上帝，我们感谢你，这时候我们同心为着我们的印尼政府来祷告，求神给我们的总统、副总统、所有的内阁部长有上头来的聪明智慧来治理我们的国家，使到能够国泰民安，让我们大家都能够很安详的住在这个国家。感谢主，我们这时候也为着我们家邻前面的道路来祷告，求神祝福每一位的治委有聪明智慧来带领这个家邻团体，也祝福每一位的会员，给他们有健康、有平安、有喜乐。这时候我们也为着不能够来教会的弟兄姐妹祷告，求神也看顾保护，医治他们身体上的病。特别我们纪念到丽庄阿姨有头痛的病，求神开恩怜悯医治。也为着春香姐妹，她也正在辛苦当中，求主可怜她，医治她，使她早日健康。特别我们纪念到有几位年老的弟兄姐妹，就是像慧友阿姨、景华姐妹，他们也不能够到教会来，求神也看顾保护。我们纪念到素琴阿姨，就是春玲姐妹的妈妈，今天早上已经飞到新加坡去，要去看医生，要动手术，求神开恩怜悯，除去他心中的害怕，让他能够感受到主的同在，就不害怕，感受到主的看顾保护，手术会顺利，他会得医治。主啊，加添给他信心，仰望神。春玲姐妹也有咽头痛，也求主你怜悯她，医治她，使她能够有健康的身体，才能够来陪妈妈接受手术，然后也接受这个治疗。我们在座的弟兄姐妹，或者在家里的弟兄姐妹，因为年纪大了，身体有不同的地方，有不舒服的地方，求神开恩怜悯医治，让他们有信心，像今天所听得到，相信神知道他们身体上的病痛，神也有能力医治他们，给他们有勇气靠着神活下去。感谢神，让他们有耐心的等候神。我们感谢主，我们在主里有盼望。我们也要感谢主，昨天我
我们教会已经庆祝了48周年庆，今天已经进入第49了，一个新的开始，我们有新的盼望，我们都要努力来达到那个目标。感谢主，祝福大家每一个的弟兄姐妹更加爱主，用更多的时间来祷告，相信耶稣听我们的祷告。我们年纪大了，不能做很多的事，但是我们能够祷告，祷告就是一个很伟大的侍奉，别人不知道，但是神知道，神垂听，神祝福。感谢主使用我们每一个人都成为祷告的人。我们如此祷告，奉耶稣的名求，阿门。谢谢林牧师。Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Ice Kesung Cane, segala puji syukur, nomor 17, bagian depan. Gak pakai gerakan ya.
kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权力、荣耀、全是你的，直到永远。阿门。阿门。Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun.